Oh, bijak awak. Kita nampak. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Hari ini siaran Selasa. Pasti ramai juga yang dah menantikan kemunculan kami di Kaca TV untuk anda tahu dan ketahui apa antara menu-menu menarik yang bakal kami kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Dan pastinya nampak di hadapan kita ni penuh dengan warna-warni, penuh dengan aroma yang kami bawakan untuk hari Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siaran awak tak tunggu saya terus bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu yang mana kita akan bawakan hari ini. Harap anda terus bersama dengan kita untuk menyaksikan demo-demo masakan istimewa hari ini. Tapi sebelum tu Fiza, apa rasanya? Rasanya sangat sedap. Tapi sebelum itu betul, kita nak kongsikan juga sesuatu yang berlaku di media sosial dan mungkin ada yang telah dalam kalangan anda mengetahui apa yang berlaku terkini, dan ini yang dikongsikan sejak daripada petang semalam tentang keadaan adik Ainul Mardiah yang kritikal, yang mana jangkitan rebak ke seluruh badan. Ini yang sempat kita kongsikan daripada berita harian, yang mana kanak-kanak yang pernah menghidap kanser mulut germ sel tumor, Ainul Mardiah Ahmad Saifuddin, dilaporkan berada dalam keadaan yang kritikal dan agak tenat. Yang mana Fatin dan penonton, berita itu telah pun disampaikan oleh ibunya Nurul Erwani Zaidi di Instagram milik beliau, yang mana Ainul Mardiah ketika ini sedang dirawat di unit rawatan rapi pediatrik PICU, yang mana pada asalnya Erwani berkata Ainul Mardiah mula-mula ditunjukkan simptom seperti muntah dan ceret-beret sebelum dikejarkan ke hospital dengan menaiki ambulans. Sama-samalah kita mendoakan kesejahteraan adik Ainul Mardiah ini, dan kalau kita dapat saksikan juga Fatin, rata-rata ramai dalam kalangan rakyat Malaysia juga termasuk Dr. Amalina yang dalam ciapan beliau di Twitter juga sama-sama mendoakan kesejahteraan adik Ainul Mardiah. InsyaAllah adik Ainul kuat dan juga terus sembuh selepas ini. Baik, itu berkenaan dengan adik Ainul. Kita ada juga berita yang menduka citakan, yang mana semalam pada lebih 8 malam lebih kurang di Ipoh, seorang maut manakala seorang lagi cedera. Pesawat terhempas membabitkan 2 jurulatih penerbangan, dan juga ini sebenarnya mengejutkan ramai. Allahyarham Fajim Jufa Mustafa Kamal yang mana terkorban dalam nahas kemalangan ini. Kalau kita saksikan, ini memang mendapat perhatian yang sangat-sangat meluas. Semalam pukul 8 Fiza, dan juga rata-rata mengucapkan takziah kepada ahli keluarga. Dan kalau boleh kita kongsikan, sebelum ini Allahyarham Fajim Jufa yang merupakan jurulatih pernah juga mengalami kemalangan, tetapi kali ini tersangkut di pokok, dan juga kali ini mungkin keadaan cuaca dan sebagainya masih lagi dalam siasatan lah. Okey, sama-sama kita mendoakan, sama-sama kita mengucapkan salam takziah kepada ahli keluarga yang terlibat. Baiklah, penonton-penonton, kalau kita kongsikan tentang hari ini, sebenarnya setiap hari Selasa pasti tentang topik masakan. Hari ini kami bawakan kepada anda, kalau mungkin yang tak berkesempatan nak ke negara jiran, ke Bangkok, Thailand, kami bawakan makanan Thailand ini di Sri Pentas pada hari ini. Dan mungkin juga sebenarnya dalam kalangan anda ramai yang dah pun terliur melihat antara menu Kap Kum Kap. Okey, di depan Fatin tu kita ada Miang Pla. Miang Pla ni antara menu masakan Thailand yang juga popular di Malaysia, yang mana kebiasaannya beberapa jenis masakan diletakkan di dalam satu talam bersama dengan kerabu ataupun sontam, sos Thailand, dan juga hidangan seafood ataupun ikan ataupun daging. Ada juga di hadapan Fiza, kita ada kerabu mangga, kita ada juga pulut mangga, itu sebagai kita punya kerabu Maggi. Saya cakap apa? Kerabu mangga. Nampak apa, mangga tu bersebelah dijigan. Okey, macam-macam lah kita bawakan hari ini. Dengan kita ada nomcanya. Awak okey ke? Okey dan juga teruskan Fatin buat kerja saya nak minum. Kalau kita nak tahu banyak lagi sebenarnya, tapi sebelum tu mungkin ini perkongsian yang mungkin dekat dengan hati anda. Apa kata kita saksikan TikTok berkenaan dengan topik kita hari ini. Sudah kita saksikan. Wow. 就去看看吧，那些孤独的人，夜晚是否还会唱？那些灵魂早已无处安放，流浪到天涯。 Sungguh aku tak bisa
Sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa. Sungguh sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan benci yang ku rasa. Guys, hari ni aku nak cari kat korang semua tempat makan makanan Thailand yang paling best dekat Gombak. Nama dia Bai Krapau. Dekat sini memang pure betul Thailand dia bagi. Bolehlah korang berlalai kat sana nanti. Special dekat sini dia ada bingsu ni RM6 je bingsu ni. Kalau kau kat luar dek mau RM25. Tengoklah dengan mangga tu kan. Ni aku ada bingsu mangga. Sedap betul. Makanan yang ni aku ada Bai Krapau. Yang ini boleh lah, tak ada sedap sangat. Yang ni korang order. Nama dia tak ingatlah apa, tapi kaki ayam kan. Cumanya yang memang aku suggestkan yang tadi tu lah, yang dia punya bingsu tu kan memang nombor 1 dek. So korang semua jangan lupa datang. Bye. Check the money, make your bank account number. That's that shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance. I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this rap so yummy, yeah. Twerking, when I buy that. Sabar, tarik nafas dulu. Boleh orang kata tarik nafas untuk sama-sama kita saksikan banyak lagi menu-menu yang kami bawakan daripada negara jiran. Hari ini saya nak bersama dengan seorang yang orang kata kepakaran beliau luar biasa. Kita nak bersama dengan Cik Rosli Yusof ataupun Abang Lee lah lebih mesra. Apa khabar Abang Lee? Sihat, alhamdulillah. Okey, hari ini kabarnya banyak. Ada 2 menu yang Abang Lee nak kongsikan dengan penonton wanita hari ini. Apa tu salah satunya? Tom yam seafood, tom yam kung, udang dengan seafood lah. Udang Tom sotong. yam kung. Tom yam kung tu udang lah. Udang. Okey, jom Abang Lee. Kita nak tahu jugalah antara bahan-bahan. Kalau boleh kita teruskanlah untuk kongsikan dengan penonton di rumah. Udang dengan sotong. Okey. Lepas tu dia punya awal dia ini paste tom yam. Okey. Ini air limau yang buah ni ada perah. Okey. Gula, garam, Ajinomoto. Itu sahaja bahan-bahan dia untuk kita nak sediakan. Okey. Lepas tu yang ni serai, cili api, bawang besar, tomato dengan daun limau. Okey. Yang pertama, kalau boleh kita teruskan, apa sebenarnya pantang larang kalau kita nak buat yang terbaik sekali tom yam kung ni? Kalau nak itu bermakna masuk udang dululah. Yes, nak bagi keluar rasa udang ke beli? Ya. Nak bagi lebih orang kata kick dia punya tom yum tu. Kita masukkan semuanya. Semua. Okey, ini untuk berapa orang kata berapa ramai yang boleh kita jamu ni? 5 orang boleh makan. 5 orang. Cukuplah tu. Alright. Okey, kita nak masukkan semua. Berapa lama kalau boleh Abang Lee kongsikan juga? Lebih kurang dalam 3 minit. 3 minit saja. Okey. Okey. Kita bercakap mengenai tom yum ni kan Abang Lee. Rata-rata semua pandai boleh orang kata buat tom yum. Tapi yang terbaik sebenarnya apa bahan asas yang itu sebenarnya bagi lagi kuat rasa aroma dan sebagainya? Yang serai dengan daun limau dengan air limau. Lepas tu paste tom yum. Ini itu mesti kena ada kalau nak buat tom yum. Okey. Baik, kalau kita bercakap mengenai itu dia nampak dia dah campurkan semuanya. Okey, selepas itu balik masuk bawang besar, cili api dengan serai. Okey. Masukkan semuanya. Masukkan semua terus. Balik nak saya tolong ke? Tolong kacau ke tolong apa ke boleh Boleh. Saya sukalah tolong kacau-kacau. Dah nampak, tapi untuk sotong tu beli tak boleh lama sangat Ya, dia tu pun tak. Awak dah macam masak kat kawah Ini taruh garam secukup rasa. Tengok tu. Api memang kena besar ke beli? Ya. Okey. Garam secukup rasa dan juga kalau kita tengok dia punya panas juga
Okey. Dia dah Yang macam ni dah rasa Ajinomoto. Okey, masukkan macam mana nak ikut sukatan dia kalau untuk yang 5 orang ni? Kalau ni dia satu sudu ni untuk 2 orang makan. Okey. Bermakna 2 sudu lebih-lebih sikit lah. Ikut cita rasa anda. Kalau sukakan lebih rasa tu boleh ikut sukatan sendiri. Okey. Yang ni gula. Masukkan gula sikit je lah untuk kita rasakan. Ada rasa-rasa manis sikit-sikit tu. Okey, kemudian ni air limau. Okey, ni nak masukkan dia punya air limau kasturi tadi tu. Abali, untuk udang ni boleh ke pelbagai apa-apa jenis udang Boleh. ataupun kena juga udang yang sihat-sihat ni? Dia udang tu Tak kisah? tak kisah. Janji dia adalah orang kata senang nak dimakan dan juga ikut cita rasa anda di rumah. Kalau nak masukkan udang boleh, sotong ni boleh, paste- apa sahajalah. Paste tom yum. Ini paste yang terakhir. Yang ni pasal kita nak buat yang putih. Nanti kita akak yang putih dulu. Nanti kita masukkan yang paste last. Okey, ini berapa lama lagi ni Abali? Tak lama dah. Sekejap. Tak lama dah. Awak tengoklah dalam ni. Sihat ni. Syifa boleh makan, Tasha Ini boleh makan, susu Ain cair. boleh, ramai-ramai boleh. Oh, ini kenapa balik kita masukkan? Nak bagi dia pekat sikit lah. Itu tipsnya. Okey, nak bagi dia Susu pekat cair. sikit. Nampak tu? Kita nak tunggu berapa lama lagi ni sebelum kita boleh sajikan. Kita masukkan tomato dengan apa? Ini last pasal dia cepat apa ni? Nak bagi dia ni lah, tak nak bagi dia terlalu kembang kan. Okey, dah siap lah kot ni Abali ya? Okey, nak tutup api ke apa ke? Wah, nampak macam busy-busy Okey, ini dah selesai dah kita punya menu yang pertama kita. Senang je, berapa minit je tadi saya dengan Abali selesaikan dan juga kalau boleh kita nak tunjukkan menu yang kedua balik. Ini dah boleh ke? Okey, ni dah boleh. Mana akak semua. Boleh Saya masukkan dalam ni Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, nervous lah dia punya api tu bunyi tu. Wum, wum, wum. Kita nak ni pun. Banyak saya punya penyokong di belakang ni. Saya kena buat elok-elok. Mak mertua saya tengok. Okey, kita masukkan semuanya. Tak cukup dia punya sotong dia. Okey. Okey. Baik. Okey, ini untuk Yang kita tom punya yum tom putih. yum kum kita tu. Tom yum putih, Selesai yang satu ni menu yang kita. merah. Ini untuk apa Bil? Untuk letak kat atasnya? Tak. Yang ni satu yang tom yang putih, yang ni satu yang tom yang merah. Okey. Oh, Yang ni ada. paste dia. Okey, masukkan je lah kan untuk kita campurkan. Oh, macam tu. Okey, selesailah. I see. Ini untuk siapa yang sukakan tom yum putih. Selalu pandai order je kan tom yum putih, tom yum ni. Ini sebenarnya cara nak masuk dia. Tom yang kan? putih Kita nak dia masukkan tak paste masuk paste dia. Cuma dia beza paste. Nampak dia punya kemerahan tu lagi kan kalau kita bandingkan dengan yang tom yum putih ni. Okey, balik. Itu sekejap juga kalau kita nak kacau-kacau kan. Okey, dah siap dah. dah siap. Kita punya ni boleh tutupkan apinya. Balik. Seterusnya kita nak tunjukkan kepada penonton untuk kita punya kerabu Kerabu Maggi. Maggi kita ni. Apa yang istimewa daripada restoran Mas Merah Kampung Baru ni balik. Okey. Jom kita teruskan dengan menu yang kedua. Okey. Selalunya kita datang, kita rasa nak makan, kita order. Tapi ini sebenarnya proses untuk kita menyediakan. Okey, bahan-bahannya apa yang perlu disediakan balik? Okey, sekejap. Balik busy dia nak kena betulkan balik semua. Dan juga kita nak tahulah antaranya kita gunakan bawang, ada tomato, ada kita punya lobak merah. Masukkan dia punya apa ni? Udang. Okey. Ini nak bagi rasa je kan? Rencah dia. Rencah dia. Ayam sikit. Okey, lepas tu kita nak celurkan dia. Celurkan dia. Baik. Kita bukalah api tu. Api sedang-sedang ataupun bagaimana balik? Bagi dia kuat sikit lah masa celur ayam ni. Okey. Baik. Okey, kita nak tengokkan bagi dia sedang-sedang elok saja. Lepas tu kita boleh buat seterusnya juga. Kita nak masukkan kita punya bahan asas. Boleh je kan kalau kita tak nak, boleh nak kerabu sama atau tidak. Kalau kita gunakan Maggi ini ada pilihan-pilihan. Ya, Maggi mi ni segera ni ke? dia kalau yang ni dia tak kembang sangat. Kalau yang Maggi yang biasa yang tu dia agak kembang sikit. Okey, masukkan sekali ke boleh? Dengan yang udang tadi tu. Masukkan sekali. Okey, baiklah. Abdi, adakah cara yang sama untuk kita buat kerabu mangga dan semua? Ke caranya berbeza kalau untuk kerabu Maggi ni? Dia ada berbeza sikit lah. Dari segi apa tu? Di segi kalau kerabu mangga tu dia tak pakai Maggi lah. Dia pakai dia pakai apa?
lesung tu, kan. Nak bagi dia sebati tu. Ini kita pakai dapur lah untuk kita nak celur dia, nak rebus dia dan sebagainya. Okey. Kita nak buat untuk berapa orang punya makan ni, Abang Lee? Yang ni 2 orang makan. Okey. Lepas tu kita nak tengoklah untuk dah lepas dia dah nampak dah okey, dia punya tu dah kembang sikit, kita nak masukkan dalam kita punya ni untuk kita campurkan semua bahan-bahan dia. Okey. Kita nak kena api dia sedang-sedang sahaja. Kita tunggulah sekejap, okey. Kita dah selesai dah untuk tom yum dan juga kita nak tunjukkan dekat penonton. Okey, ini adalah mi segera yang dibawa daripada luar, Abang Lee, kan? Thailand. Tengok dia punya rasa dia pun ada kelainan dia sikit. Bahan dia kita campur terus apa? Mana okey, ketumbar. Abang Lee cakap dia nak campurkan dulu semua bahan-bahannya sementara kita tunggu. Cili api. Okey, Abang Lee tak nampak Abang Lee orang. Kita nak kena sini sikit. Baru kita nampak ini kita masukkan. bawang merah. Okey. Tomato. Dan ni tomato. Tomato dan juga kita campurkan semua ataupun ikut keperluan ataupun ikut sukatan. Ikut macam sukatan yang Maggi lah. Okey. Baik, ini untuk 2 orang punya apa orang kata sajian hidangan, okey. Kita masukkan kubis dan juga lobak merah. Dah masukkan semuanya, dah selesai pun air kita dah celurkan Maggi tu. Nah, kita campurkan sekali dengan bahan-bahan yang Abang Lee dah masukkan ke dalam mangkuk tadi tu. Yang ni air gula somtam. Air gula somtam. Sebab apa kita kena campurkan ni, Abang? Dia nak bagi dia? manis. Manis, lepas tu dia ada blend dengan cili. Maknanya dia ada pedas. Manis, masam. Okey, yang ini tak payah, Yang ni ada masuk kat sikit. Boleh? Sikit. Boleh. Boleh nak. Okey, kita Yang ni sos ikan. Sikit lah pasal sikit dia... Sikit sahaja. Okey. Baiklah. Alright, tu kita dah tengok kita punya yang Yang bahan-bahan ni tu air dah limau, okey kot. Masukkan. Air limau. Okey, dah selesai dah ini. Okey, Abang Lee, sambil-sambil tu juga nak kongsikan jugalah dekat kita punya Mas Merah, restoran Mas Merah ni ada apa lagi yang special? Selalu datang nak makan yang itu. Ya, selalu siakat steam. Lagi Abang Lee? Siakat steam, siakat 3 rasa, tom yum, ikan bakar. Lagi antara dia punya pencuci mulut, Abang Lee? Pencuci mulut selalu dia air buah avocado, mangga susu, dragon. Menguji tengah-tengah hari ni lepas-lepas hujan ni kan. Okey, dah selesai dah tu Abang Lee. Jom kita nak tunjukkan seterusnya kita nak campurkan. Ini adalah langkah yang terakhir lah sebelum kita makan. Okey, kita nak campurkan. Kita masukkan dia punya rencah-rencah yang disediakan. Dan juga kita, ini maksudnya Abang Lee, kalau pelanggan nak apa orang kata buat pesanan, kita buat masa tu juga. Masa order tu baru buat. Maksudnya dapatlah panas-panasnya kan. Wow, okey. Dah nak siap dah ni. Sabar, okey, tarik nafas sikit. Kita nak kacau. Kita nak kacaukan. Macam mana tu? Boleh ke? Boleh. Abang Lee nak ambil sudu jap nak kacau. Kita ni lah, kita tolong-tolong sikit. Okey, sebelum tu kalau mungkinlah dekat mana sebenarnya kalau pelanggan-pelanggan kita ni nak tahu antara laman media sosial Abang Lee. Boleh follow di mana? Facebook Mas Merah Tom Yum Seafood. Kalau lokasinya? Dekat Kampung Baru, Jalan Raja Muda Musa, nombor 16. Itu dia. Baik. Okey, baik penonton, kita dah selesai dah kita punya tom yum kum yang putih, yang merah dan juga Abang Lee dah selesaikan kerabu Maggi-nya. Sambil-sambil saya nak rasa tu, apa kata kita berehat seketika untuk kita tarik nafas sekejap. Kita nak ambil aromanya. Kita berjumpa selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Negara Thailand bukan sahaja terkenal dengan tarikan destinasi pelancongan yang menarik, malah keenakan pelbagai sajian dari negara yang lebih dikenali sebagai The Land of Smiles ini tentu menjadi pilihan selera seantero dunia. Sebut sahaja tentang masakan Thailand, pasti sudah terbayang akan aroma tom yum yang wangi dan kerabu mangga yang mengiurkan. Sudah tentu sajian masakan Thailand kaya dengan rempah ratu segar dan pelbagai sos sebagai penyedap rasa. Tentunya, keseimbangan antara pedas, manis, masin dan masam menjadi kegemaran ramai tak kira usia mahupun bangsa.
Tahukah anda di Malaysia, hampir setiap bulan, pesta makanan Thailand akan dianjurkan di beberapa tempat yang berbeza. Ini kerana masyarakat Malaysia yang majmuk serta menjadi tumpuan para pelancong dari serata dunia menjadikan pesta makanan Thailand salah satu lokasi yang wajib dituju. Antara menu-menu masakan Thailand yang popular di sini ialah seperti Pad Thai, Som Tam, Pad Krapau, Miang Kam, Tom Yum dan Khao Niu, Mamuang ataupun lebih dikenali sebagai pencuci mulut pulut mangga. Ternyata masakan Thailand mempunyai pelbagai menu yang menarik dan lazat. Jadi tidak hairanlah jika ianya dijadikan sebagai salah satu jenis masakan yang digemari ramai, terutama buat penggemar makanan masam dan pedas. Bercakap tentang menu masakan Thailand ni, pasti ramai dalam kalangan anda yang sedang pun terliur dan berkongsi tentang apa agaknya menu masakan kegemaran anda. Khao No Mamuang ataupun lebih dikenali sebagai pulut mangga ini. Pulut mangga ni sebenarnya kalau nak tahu sedikit tentang sejarahnya, bukan sahaja terkenal di negara Thailand ataupun Malaysia, tapi ia antara makanan yang kebiasaannya dinikmati di negara-negara seperti di Laos, Vietnam, Bangladesh, India, tetapi paling popular di negara Thailand. Dan hari ini kami nak bawakan menu jalanan di Thailand ini. Kita bawakan di Sri Pentas. Kita nak kongsikan menu masakan demo pulut mangga dan juga pulut durian bersama dengan Suraya. Apa khabar? Khabar baik. Kita sihat? Alhamdulillah. Okey Suraya, mungkin ramai dalam kalangan penonton tak sabar nak tahu tentang cara-cara nak buat pulut mangga ni. Betul. Sebab katanya ada yang tak nak pulut keras, ada yang tak masak lembik dan sebagainya. Boleh kongsikanlah serba sedikit bagaimana boleh tercetus inspirasi nak buat menu pulut mangga ni. Untuk pulut, first kali kita tunjuk dulu lah. Tunjuk Okey. Boleh nampak? Wangi bau dia. Okey, pulut ni dia ada banyak jenis. Kita pakai pulut susu. Pulut susu ni dia lebih lembut daripada pulut biasa lah. Okey. Pulut biasa pun boleh. Tapi kalau kita nak nampak, sebab kita nak nampak pulut tu cantik, dan untuk dessert sesuai pulut susu. Okey. So ini kalau pulut susu ni, adakah dia memang mudah untuk didapati di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia ni, ataupun sebenarnya tak semudah itulah. Tapi kita sekarang dah senang kan, kita boleh beli kat Shopee dan sebagainya. Cuma harga tu kita beli dalam talian lah. Okey. Mungkin boleh dikongsikan antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita siapkan pulut mangga dan juga pulut durian ni. Okey, bahan-bahan sekarang ni kita nak tunjuk dulu cara untuk masak pulut. Untuk pulut kita perlukan santan. Okey, dalam santan ni kita dah ada garam dengan daun pandan, itu saja. Garam dengan daun pandan saja. So kita masinkan, masin tu ikut pada kita punya selera lah. Kalau kita nak ada lemak lagi, kita tambah masin tapi jangan terlalu masin lah. Tapi kalau kita tengok tekstur dia tak perlu tak pekat. Tak payah pekat sangat lah. Okey. Tapi kemudian kemudian first kali kita masukkan pulut. Masukkan pulut. Masuk pulut kat mana sini? Dalam ni. Dalam ni. Okey, saya tolong buat. Bolehlah boleh Fiza. Berapa senduk? Dalam 3 senduk. Maksudnya Suraya, kita perlu tanak dahulu, kukus dulu. Kukus ni, pulut ni kita kena rendam at least 2 jam. Okey, 2 jam. 2 jam lah minimum. Kalau boleh 1 malam. Semalaman, pagi tu kita nak masak ke apa, kita buang air dan kita kukus macam biasa. Kalau lebih kurang 500 gram sekilo tu setengah jam ke 45 minit lah. Biar lama. Setengah kilo pulut kita kukus dalam masa 30 minit. 30 minit untuk dapatkan hasil yang begini. Kita kena cek tengoklah kalau dia dah kembang cantik. Dah okey dah. Ini kira dah kembang ni? Dah. Ini dah kembang. Okey. So, kita boleh nampak kan? Jadi, masa di tengah panas, ini santan yang kita dah masak sekejap, tak payah mendidih. Okey. Kita masak sekejap dengan... Tak payah tunggu sampai dia berbuih lah. Kita letak daun pandan dan garam tu. So, Fiza boleh ceduk je. Ceduk je? Yang ni, kita campurkan masa di tengah panas ya. So, dia boleh serap lah. Dia akan berapa banyak kita perlu letak? Yang ini kita kena agak. Kita agak saja. Sebab kita selalu masak, kalau dekat rumah selalu 500 gram sekilo kan. Jadi bila agak-agak pulut tu dah kena santan tu, kacau-kacau je sampai semua kena. Okey, kebiasaannya ada setengah orang dia dah biasa masukkan sekali santan betul. Yang ni betul. Untuk cara ni, ini cara yang paling simple sebenarnya. Sebab kita tak payah kukus semula. Maknanya sebab saya rasa kalau kita nak kena kukus balik, itu yang buatkan kita rasa susah nak masak. Sebenarnya simple je. Kemudian okey, ni dah rata semua. Boleh ratakan dan kita terus tutup. Terus tutup? Ratakan kan saya. Okey, ratakan. Bagi semua kena. Macam mana Suraya boleh dapat idea ataupun inspirasi belajar buat ni? Sebenarnya saya kena buat banyak try lah R&D juga. Sebab dari awal tu memang kita nak kenal pulut ni susah sebab kita dah biasa dengan beras biasa. So pulut ni kita selalu buat kuih kan. Tapi untuk pulut mangga ni memang kita kena try banyak kali lah. Tengok macam mana sukatan dan sebagainya lah. Tapi ini resipi yang paling simple. Okey. Semua boleh buat juga. Kalau kebiasaannya orang meniaga macam-macam jenis perniagaan kan. Ada orang jual tom yum,
yam, ada juga kerabu, somtam dan sebagainya. Tapi kalau macam Suraya, bagaimana tercetusnya idea dan inspirasi nak buat menu pulut mangga ni? Sebenarnya saya memang minat berniaga. Jadi saya fikir apa makanan yang saya boleh jual bukan yang saya suka sangat. Maksudnya kalau kita nak jual yang kita suka susahlah. Kita kena cari menu yang orang ramai suka dan saya tanya buat research. Ramai juga yang suka pulut mangga ni. Tapi dikomersialkan lah. Maknanya kita tak ada menu lain, tom yum dan sebagainya tak ada. Menu ini saja. Okey, nak tahu juga kalau kita cakap tentang pulut ni, gunya adalah mangga. Ada kadang-kadang durian juga kan. Tapi nak tahu pula lah jenis mangga yang macam mana sebenarnya yang sedap ataupun sesuai dengan pulut ni. Sebenarnya apa-apa jenis mangga boleh. Tapi yang terbaik pulut mangga lili. Ini lili. Oh, ni lili. Lili. Apa-apa mangga boleh sebenarnya. Tapi tak ada nama pizza. Lili nama dia. Mangga pizza. Pizza, okey. Mangga lili paling sesuai. Memang bukan Thailand pakai mangga lili. Cuma kita tengoklah yang mana dah masak, dah manis kita bagi. Sebab dia kena manis. Mangga tak boleh. Okey, ni kena manis. Ini dah siap. Dah siap ini kan? hasilnya. Macam ini hasilnya. Kalau kamera boleh tunjuk. Ini hasilnya. Kita dah rehatkan dia. Kalau boleh setengah jam. Setengah jam. Lama tak apa sebab boleh tahan sampai kalau masak pagi sampai malam boleh makan. Sebab kita Suraya, dah masak. sambil Suraya nak buat plating, kita nak tunjukkan kepada penonton kita. Mungkin sambil-sambil tu mungkin boleh juga dikongsikan kepada penonton-penonton lah kan. Kalau mungkin ada yang teringin nak menikmati hidangan pulut mangga ataupun pulut durian ni, Instagram Suraya sambil-sambil tu. Kita nak buat pizza buat pizza ambil tangan boleh? Boleh masuk. Lembut ya. Okey, kepada sesiapa yang berminat nak cuba atau nak try pulut mangga, pulut durian, kita ada pulut ayam juga. Ada pulut ayam juga. Ada. Dekat gerai kami, dekat Rasta TTDI. Taman Tun, dekat sajalah. So boleh Google, boleh Waze. Kot kalau kita dah Waze atau Google tu, tengok macam jauh sangat kan. Alamak macam jauh kan, tak sempat pergi ke apa, boleh call kita untuk buat delivery. Dan visit IG kita, Instagram pulut_pulut. Boleh search pulut-pulut je. Oh, boleh pulut-pulut. Okey, saya suka pulut mangga ni dan juga pulut ayam. Susah nak cari pulut ayam yang sedap dengan kuahnya dan sebagainya. Okey, kita dah kongsikan kepada penonton sambil-sambil tak saya nak rasa. Dia tak setuju? Ya, boleh. Kita nak rasa. Sambil saya nak rasa pulut mangga kita ni. Kita potong mangga dulu sebab tadi saya tengok kawan saya, dia seronok dia rasa kerabu Maggi, dia rasa tom yum. Sekarang ni nak minum air pula. Sambil saya nak menikmati hidangan pulut mangga ni, Fatin kabarnya nak kongsikan menu nomcha bersama dengan penonton. Silakan Fatin. Kita dah kongsikan makanan asas, kita dah kongsikan pencuci mulut. Hari ini kita nak kongsikan juga minuman yang mana nomcha yang kita nak bawakan hari ini. Kita nak bersama dengan Muhammad Alif Haikal Busu, pengusaha Thai Nomcha. Betul ke saya sebut? Betul, Nomcha. Nomcha, lembut je Alif kata. Okey, Alif, kita bersama dengan Syafiq juga. Syafiq akan tunjukkan demo untuk anda penonton di rumah. Okey, Alif, kalau kita bercakap mengenai nomcha ni kan, sebenarnya kata inspirasi, ilham untuk kita nak sediakan, kita nak buat, nak mengusahakan ni. Bagaimana mulanya? Saya sebenarnya dapat idea ni because kita tengok banyak air yang jual dekat luar sana, banyak base dia coffee. Dia tak ada base yang macam fruity ataupun flavor-flavor yang luar daripada Malaysia. Jadi kita bawakan flavor Thailand ni masuk dalam Malaysia, tapi kita bagi inovasi, maksudnya kita bagi dia ada 5 layer, ada 3 layer supaya bila diorang beli tu diorang rasa macam bestnya. So boleh post gambar dekat Instagram. Oh, itu memanglah baru dah macam Instagrammable. Betul, Instagrammable. Okey, kalau kita tengok yang ni Syafiq tengah buat green tea. Untuk berapa layer ni? Yang ni untuk 3 layer because plastik ni boleh untuk 3 layer sahaja. Okey, kalau 3 layer tu maksudnya dia punya susunya di bawah. Betul, susunya di bawah. Yang bawah ni ada susu manis dengan susu cair lah. Dah dicampurkan? Dah dicampurkan sekali. Dan dekat atas ni dia punya teh dia lah. Dia punya teh ni kita pakai serbuk daripada Thailand, teh hijau Thailand. Okey, faham. Yang ni kita punya best seller lah. Best seller kena dapatkan. Okey. Diorang kata sama cakap Bangkok punya rasa. Mungkin dekat dalam Malaysia ni ada banyak sebenarnya variasi air. Dekat Thailand pun juga. Tapi kenapa nomcha ni yang menjadi pilihan? Adakah awak memang selalu ke sana lepas tu macam nampak menarik ni boleh bawa masuk ni? Sebab saya rasa dekat Malaysia ni ada tapi tak ramai yang komersialkan secara meluas. Jadi kita as a Nomcha KL ni kita rasa kita nak bagi introduce dekat diorang yang diorang boleh beli air yang sama rasa macam kat Thailand dan ada variasi layer juga. So that diorang boleh macam tak payahlah pergi Thailand, kat sini pun ada. Okey. Kalau kita tengok ni kita dah ada 2 dah kat sini. Pejam celik dah 2 dah disediakan. Apa sebenarnya ataupun berapa perisa air yang ada di Nomcha KL ni? Kita ada 10 perisa. Cuma yang kita akan suggest dekat customer adalah green tea, teh ais, lepas tu nom yen dengan cream soda. Okey, nom yen
tu macam mana, Alif? Nom yen tu adalah sirap Thailand yang nom yen. mana yang mana Alah, kita memang comelnya dia punya ni. Dah siap dah. Siapa yang mungkin teringin kan? Ini. Okey, ini sekarang ni Syafiq nak masukkan untuk dia punya cheese. yang ni milk foam dia. Milk, okey. Yang ni daripada susu full cream tu kita frost dia, bagi dia masuk udara dalam tu, and then dia jadi foam, and then dia akan jadi. Cuba Syafiq, saya nak tengok apa hasilnya. Okey, ini masih lagi 3 layer ya kawan-kawan. Betul. Masih lagi 3 layer. Okey, nak tahu juga cabaran untuk Syafiq untuk nak menyediakan. Dia punya tu nampak kemas, nampak satu persatu. Alif, mungkin kena banyak latihan ke sebelum nak mulakan? Dia sebenarnya adalah ketumpatan setiap cecair yang kita gunakan di dalam air ni yang menentukan kita punya air tu jadi ke tak. Suhu sejuk semua tu akan menentukan sama ada air kita ni akan jadi ada layer ke tak. Macam tu. Okey, Alif, saya sebenarnya tak tahan tau nak tengok boleh. tadi dia Why not kita bagi cuba. Boleh ke saya nak rasa yang 3 layer tu? Boleh ke yang kita green tea? Green tea. Okey. So dia ada cara nak minum dia. Okey, macam mana caranya? Berdasarkan daripada rupa dia nak minum dia, kita sayanglah nak minum. Pusing-pusingkan dia supaya dia macam pusingkan macam tu. Wah, ini cara dia. Cara dia kena shake it. Yes. Sebab dekat bawah dia yang manis. Nampak tak dia punya warna dia dah bersatu ya. Lepas tu baru kita ni. Tapi saya nak biarkan yang warna biru tu sebab saya nak asingkan minuman dia. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Lemak, manis. Betul. Lemak, manis. Green tea dia pekat. Rasa. Okey, yang biru pula? Yang biru, yang ni dia ada kita letak extract lebih. Okey. So ini memang sedap. Memang patutlah ramai yang suka green tea ni, Alif. Sebab dia memang sedap. Dia bukan sekadar orang kata kalau warna dia punya rekaan dia, kreativiti dia, tapi memang sedap. Okey. Boleh dapatkan. Okey. Sebenarnya Alif, boleh ke saya letak macam ni? Boleh. Dia boleh duduk. Ini saya punya ya. Okey. So ini kita nak buat untuk 5 layer pula. Betul, kita nak buat 5 Alif bagi tahu tadi, dia selama ni 3 layer je, tapi hari ini dia nak cuba untuk ada 5 layer pula. Nampak dia punya ketinggian plastik ni pun dah berbeza. Kalau boleh Syafiq nak teruskan. Untuk yang ni kita nak buat preserve apa, Alif? Yang ni kita nak buat preserve strawberry. So yang ni strawberry kita akan buat sebagai 5 layer lah. 5 layer. So you nak try buat ke? Bukan nak try buat. Ada ni kawan naik belakang ni, dia pun teringin juga. Oh ya ke? Okay. Boleh. Kalau boleh kan Alif kongsikan juga Instagramnya. Ramai dah terliur kat rumah kita tu. Kita punya Instagram Nomcha KL. Kita punya TikTok pun Nomcha KL. Facebook kita pun Nomcha KL. Memang sedap. Okey, ini saya nak teruskan. Dah ada yang berminat. Okey. Jiran sebelah belanja. Belanja ya. Allah sangkul sedap. Okey, sama-sama saya dengan Fiza nak teruskan untuk rasa 3 dengan 5 layer ni. Apa kata kita nak saksikan dahulu VT ini untuk tatapan anda. Jom kita saksikan. Nah, pulang balik. Terima kasih. Ia kelihatan seperti miniatur buah atau sayur, namun kuih berwarna-warni berinti kacang hijau atau lebih dikenali Luk Chup sebenarnya adalah pencuci mulut diraja yang menjadi sajian di Thailand. Dari seorang pegawai perakaunan, Sakinah Mustafa, 48 tahun dari Kota Baru Kelantan ini mula berminat dalam pembikinan kek dan manisan. Ibu tunggal kepada 4 cahaya mata ini terus berusaha menjana pendapatan dengan menghasilkan Luk Chup selepas kematian suaminya pada tahun 2019. Masa husband meninggal tu, saya pun tukar. Macam tak tahu nak berniaga apa ke masa tu. Kek pun ramai orang nego. Saya pun macam fikir, macam mana saya nak cari pendapatan. Sebab masa tu anak saya semua sekolah. 4 orang. Semua nak perlukan duit. Saya pun masa tu buntu. Masa tu saya berharap pada husband sebelum meninggal. Saya pun fikir. Tak apalah, saya dah try balik. Ilmu yang saya dapat masa saya dah jam 4 dulu. Belajar dengan mak saudara. Saya pun try buat lucu. Luk bermaksud buah, manakala Chup pula bermaksud celup. Pada asalnya, manisan ini hanya dibuat khusus buat keluarga diraja dan orang istana Thailand sahaja. Namun kini, ia boleh diperoleh dengan mudah di sini. Proses dia ni, mula-mula kita kena rendamkan kacang selama 4 jam. Kacang ni kena basuh cuci 7 kali, 8 kali. Kalau tak cuci, dia susah nak masak. Lepas tu dia macam tak comel lah. Dia kena basuh sampai cuci, sampai bersih, sampai air tu jadi putih. Baru kita rendam. Rendam 4 jam atau kita nak kukus ataupun kita nak rebus. Selepas kita masak dengan kukus rebus tu, blender dengan santan dengan gula. Lepas tu kita masak kacau pula atas dapur.
Pencuci mulut yang diperbuat daripada kacang hijau ini dan dibentuk menjadi pelbagai miniatur buah dan sayuran ini akan diwarnakan sebelum dicelup ke dalam agar-agar supaya ia nampak berkilat dan cantik seakan-akan buah sebenar. Saya suka orang makan sedap, saya suka, happy bagi saya. Orang kata sedap kat gini, saya suka. Maknanya saya pun macam yang niaga pun macam yang mudah-mudah lah. Kalau orang kata kak nak buat untuk tempah, nak macam ambil buah tangan kat orang, saya sedia buat RM20 siap nak rebel. Ikut pelanggan nak. Siapa sangka dari suka-suka mencuba, kini Luk Cuk inilah menjadi sumber rezeki mereka sekeluarga. Apa yang penting, semangat yang tidak pernah pudar untuk berusaha mengubah nasib diri dan juga ekonomi keluarga. Itulah benar kata orang, di mana ada kemahuan di situ pasti ada jalan. Yang menarik sangat kan Luk Cuk itu. Dan kalau kita cakap tentang menu masakan Thailand ini, pastinya Thailand cukup terkenal dengan pelbagai jenis manisan. Kalau kita pergi ke Bangkok, kita pergi ke Hat Yai, kita pergi ke mana-mana lokasi di Thailand tu, di street marketnya ataupun di night market, memang ada banyak jenis manisan yang akan dijual di sana. Antara lain yang cukup popular di Thailand dan juga di Malaysia, pastinya menu seperti Miang Pla dan juga mi celup. Jadi hari ini kita nak kongsikan bersama dengan anda dua menu yang dibawakan khas untuk penonton-penonton wanita hari ini bersama dengan Izzati Abdullah. Apa khabar Zati? Khabar baik. Alhamdulillah. Daripada Patani Tom Yum. Okey, cakap tentang Patani ni kan, kebiasaannya orang Patani ni memang pandai-pandai memasak. Ya, betul? Okey, apa menu yang paling sinonim ataupun biasalah dengan mereka yang di Patani ni? Okey, Miang Pla. Kalau Miang Pla dekat sana bakar. Bakar? Bakar. Okey. Tapi kita dekat Patani Tom Yum, kita goreng. Kita tukarkanlah ikut cita rasa masyarakat setempat. Okey. Hari ni Zati nak tunjukkan kepada penonton kabarnya kalau Miang Pla ni lebih kepada menu yang digoreng ataupun dibakar kan. Tapi nak tunjukkan buat sos Kita nak tunjuk cara nak buat sos hijau. Okey. Bahan-bahan yang kita perlukan? Kita ada akar ketumbar dengan daun dia sekali. Okey. Kita masukkan cili hijau. Cili hijau ni tak kisahlah berapa banyak ikutlah kita punya ke 200, kalau yang ni 250 gram. 250 gram. Kalau kita nak pedas kita tambahlah ya. Kalau kita tak nak pedas, kalau kita nak kurangkan pedas dia, kita masukkan cili hijau. Kita masukkan cili merah. Cili merah. Kita gabungkan. Okey. Yang ini? Gula Melaka. Okey. Kemudian kicap soto. Ini je bahan-bahannya? Itu saja. Kemudian kita blender? Ya. Okey, saya tolong blender boleh? Boleh. Okey. Zati, mungkin boleh kongsikanlah juga kepada penonton kan apa perbezaannya antara sos hijau ni dan juga sos yang berwarna coklat ni? Okey. Apa perbezaannya? Perbezaannya ni, yang ni kita masukkan cili merah. Cili merah besar yang dimasak. Yang sos merah ni agak leceh sikit kita nak buat, agak susah sikit sebab kita kena masak. Kalau yang sos hijau ni kita kena blend macam ni je. Macam ni dah siap dah? Dah siap dah. Ini hasilnya. Okey. Tuang dalam. Okey, kalau kita bercakap tentang Miang Pla ni kan, kalau kita lihat ada beberapa bahan-bahan di dalamnya. Kita dah kongsikan cara nak buat sosnya. Okey, kalau di negara Thailand, Miang Pla ini dijadikan menu masakan utama ke ataupun orang kata appetizer, permulaan sebelum nak makan ni macam mana tu? Permulaan juga. Sebab untuk diet pun sesuai juga, Beza. Okey. Sebab tahu cara makan dia kan. Boleh tak kita tunjukkan cara makan? Tapi sebelum tu Zati sekejap. Kita ada dua jenis Miang Pla dekat sini. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, ini ada ikan. Sotong, udang dan juga kerang. Tapi kat sini lain pula. Boleh tak kongsikan apa perbezaan antara dua set Miang Pla ni? Okey, ini yang seafood Miang Pla sahaja. Okey. Ini adalah King's Tilapia Miang Pla. Okey, ini ada ikan. Ada ikan. Okey. Seafood campur dengan ikan. Okey, kalau tadi Zati katakan sesuai makanan seimbang kan? Ini laksa Thailand. Ini nak tanya ni apa antara bahan-bahannya? Kita ada salad. Kita ada kubis. Okey, kita ada laksa. So sesuai untuk diet lah. Okey. Mungkin boleh tunjuk cara kepada penonton, cara sebenar nak makan Miang Pla ni. Sebab kalau saya makan, saya ambil kopi ikan, saya cicah, saya masuk mulut. Tapi sebenarnya cara nak makan tu sebenarnya macam mana? Yang sebenar-benarnya. Cara nak makan, kita ambil macam ni. Okey, kita ambil salad. Okey. Kita letak laksa. Jangan terlalu banyak nanti.
tak boleh masuk kan. Tak boleh masuk. Okey. Okey, sikit je. Ini bukan mihun kan, ni laksa? Ini laksa. Thailand. Laksa Okey. Thailand. Sambil Zeti nak buat ni, mungkin anak boleh tunjukkanlah cara untuk kita goreng ikan tilapia tu. Okey. Nak bagi dia elok ikan tilapia tu kan? siakap. Okey. Ikan siakap kan? Okey. Ambil ikan. Ikan. Okey, kita ambil sudu. Oh, kita campurkan sos ni. Campurkan sos. Okey. Kita dah letak laksa, letak isikan. So kita ambil kita sos merah. Sos hijau dengan sos merah Sos hijau ni, sos merah ni dia macam masam-masam sikit. Dia Okey. manis. Yang ni agak manis, yang ni agak pedas. Macam tu cara dia. Okey, lepas tu telah nak Elio. Sebab tu jangan letak banyak laksa je. Okey, yang ini saya cuba makan. Yang ni saya cuba makan. Okey, sambil saya nak cuba rasa salad ni, mungkin Zeti boleh tunjukkan. Kalau tengok Mashita buat ni kan, dia hanya letak garam je pada ikan ni. Betul. Itu je? Itu sahaja. Jangan letak tepung, jangan letak apa-apa. Letak garam sahaja. Okey, kalau kita tengok kan, garam yang digunakan pun bukan garam halus. Garam yang kasar. Garam kasar. Kenapa guna garam kasar tu? Garam kasar dia tak nak bagi melekat. Okey. Kalau kita bakar dekat Thailand, kita guna garam tebal yang halus, yang tebal. Okey. Kita nak tutup dia punya ni. Dia ikan tu tutup dengan garam. Okey. Itu bakar. Mungkin Mashita boleh masukkan ikan ke dalam kuali, sambil-sambil tu Zeti boleh kongsikanlah juga Zeti, sebab kadang-kadang kalau kita dah goreng ikan ni, orang putih kata soggy. Kadang-kadang ikan tu kan jadi macam celembik sikit kan. Tapi macam mana kita nak pastikan ikan ni tetap crispy? Okey. Untuk pastikan kita tengok dekat sana. Okey, untuk pastikan ikan tu betul-betul garing, kita kena pastikan minyak tu betul-betul panas. Okey. Okey, Fiza, kalau tadi kita dah kongsikan macam mana nak buat sos hijau, dekat sini Zeti ada bawa juga sos merah yang belum lagi siap. Okey. Okey, yang tadi Fiza tanya kan apa bahan-bahan dia kan. So yang kat sini kita dah masak gula Melaka dengan cili besar, cili merah besar dah masak. So kita kena letak bawang besar. Okey, kita masukkan bawang besar. Masukkan bawang besar. Sebut cili. Okey. Ini Fiza tahu tak apa ni? Sebut perasa. Bawang putih. Ini beras. Beras. Inilah yang buat sos ni lagi wangi. Beras yang dah disangai ya? Betul. Okey, kemudian kita tumbuk. Kita tumbuk supaya dia kasar macam ni. Okey. Itu yang kadang-kadang kalau kita tengok penonton, teksturnya adalah sedikit likat dan juga pekat kan? Ya. Okey. Nampak dia kasar kan? Bila kita makan tu, kita terasa gigit beras dia. Okey. Okey, ini cara untuk buat sos merah. Okey, kita pergi ke belah sana pula. Kita nak kongsikan menu mi celup. Kalau cakap tentang mi celup ni, ada mi, ada kuih tiaw, ada macam-macam jenis lah kan yang dicelup. Okey, apa bahan-bahan yang kebiasaannya digunakan? Yang biasa digunakan dalam mi celup dekat Patani Tom Yum, kita letak dekat sini ya, kita tunjuk. Okey, berbola ikan, perut, daging, ayam, berbola daging. Okey. Yang special dekat Patani Tom Yum, kalau boleh kita tengok dekat sini, ini yang belum dicelur lah. Okey, kita ada mi hijau. Okey, mi hijau ni mi daripada apa sebenarnya? Mi yang perisa dia wangi, daun pandan. Oh, daun pandan. Mi yang diwarnakan. Tapi kalau kita tengok tekstur dia kan, dia bukan macam mi biasa yang besar-besar tu dia kan. Dia lagi kecil daripada Maggi. Ini yang biasanya kalau customer datang dekat Patani Tom Yum, inilah. Ini best seller lah ni. Okey. Kalau kita cakap tentang kuah mi celup ni pula kan, apa antara bahan-bahan yang digunakan? Okey, untuk mi celup, okey. Kalau boleh kita boleh tunjukkan. Boleh kita tunjukkan. Okey. Apa bahan-bahan dalam kuahnya, sebab kalau kita tengok kan kuahnya memang sangat-sangat pekat. Okey. Apa bahan yang digunakan? Kita guna rempah daripada Thailand, kicap semua daripada Thailand Fiza. Okey, sebab itu yang nak tanya tu. Kalau tak ada rempah kicap daripada Thailand, memang kita tak buat. Tak jadilah. Tak jadi. Itu yang nak tanya tu, sebab kalau kita tengok banyak yang share resipi guna kicap macam-macam lah kan. Tak jadi. Itu yang nak tanya, sebab kalau kita tengok warna sup dia, dia bukan warna jernih. Dia warna dia gelap kan? Gelap. Memang ada kicap dah masuk dalam tu? Ada kicap. Okey, baunya wangi sangat penonton. Kalaulah boleh kita kongsikan. Dah keluar bahan dia. Okey. Kita penuhkan, dan kalau kita nak tahu jugalah kan dekat mana sebenarnya kedai, dan kalau penonton-penonton nak tengok menu-menu masakan yang lain, ada tak IG-nya?
Okey, boleh follow IG Patani Tom Yum. Okey, Facebook Patani Tom Yum. Kita berada di Batu Lima, Jalan Gombak, Kuala Lumpur. Kita ada satu cawangan saja dekat Kuala Lumpur, Fiza. Kalau Patani Tom Yum yang dekat Bacok, Kelantan ke semua tu bukan kita. Hanya ada satu lokasi saja. Hanya ada satu saja. Kita telah buka di di Jalan Gombak dan di Jalan Langkawi dulu. Dan Patani Tom Yum buka sejak 2016 lagi. Okey, maknanya kalau anda nak tak tengok mana-mana menu yang ada di Patani Tom Yum, anda boleh pergi ke Instagram Patani Tom Yum. Okey, ini hasilnya yang dah siap. Sambil-sambil kami nak menikmati hidangan menu masakan Thailand pada hari ini. Anda pun dah salinkan menu-menu tadi, ambil masa bertenang, boleh tengok Instagram tetamu-tetamu kami. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Ada 4 tetamu yang telah pun dikongsikan. Tapi kita tak faham kenapa penerbit kita suruh kita pakai apron. Lepas tu letak kita kat meja ni. Kita nak bersihin sekejap. Ya Syifa? Ada challenge. Baca. Okey, dia tambah kerja kita. Payment boleh tambah sikit. Okey. Ayuh. Malam tak lipat kain. Hari ni lain-lain Dia hari-hari ada cabaran. Macam-macam, Anda berdua diminta untuk membuat cabaran kerabu mangga ataupun somtam. Rasa yang paling sedap, penerbit akan belanja makan di hotel 5 bintang. Yes, Dia tak ada on. Okey. So apa? Nak kena buat apa ni? Sarung tangan dulu. Pakai sarung tangan dulu. Kita Ingat ya penonton kita dah bacakan dia akan belanja kita Okey. Ini main buat je lah ni. Dia macam ikut ni ikut kreativiti lah. Fatin, tapi orang kata elok kita rasa dulu. Oh, ikan bilis. Ikan bilis kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bilis lebih lah. Ataupun kita boleh letakkan udang-udang kering ni. Sedap Sedapnya. Dalam masa seminit kita nak kena buat siapkan. Kenapa kita tak beli je nak kena buat ni? Itulah, selalu main order je. Masuk je semua Okey, kita masukkan je semua bahan-bahannya. Wah, nampak macam pro. Nampak macam pro Kita masukkan sahaja, boleh ikutlah berapa. Masuk je lah. Oh, ni kena share. Share lah. Oh, maksudnya dah ambil semua. dah manis pula Kita masukkan ni. Masuk kerabu terus masuk ni. Kita masukkan sikit. Masuk je lah. Okey. Lepas tu nak kacang lebih? Boleh. Okey, kacang lebih. Ada yang suka kacang lebih. Lepas tu ada juga yang request ni udang kering. Boleh. Ikan bilis lebih sikitlah. Kita nak bagi dia semua rasa. Okey. Okey, itu dah. Sampai licin kawan ambil Ni apa? Gula Dia main jemput-jemput. Okey. Ini kita masukkan. Okey, yang ini saya nak bagi studio director saya makan sebab digelakkan kita kat dalam tu. Awas Okey, kita dah masukkan. Kita nak masukkan cili. Kalau siapa yang sukakan pedas tu, masukkan je dan juga macam ada BO kan? Awak. Ni apa tadi Ini tomato tinggal ni je. Kita habiskan. Kita habiskan. Ni apa ni? Itu mungkin dia punya pemanis lah. Okey, habis tu ni apa tadi, garam ke? Awak macam ini Aji. Ya ke? Dia punya rasa. Okey, dah lah. Kita senang cerita, kita nak gaulkan. Okey? Macam tu. Itu betul air tangan Fatin Betul air tangan Fatin kuat dia gelak, semakin kuat dia gelak. Lepas tu kita nak kacaukan bagi tak boleh dah. Tak boleh rasa. Kita kalau masak kena rasa. Sedap. Masa tamat. Dia kata masa tamat. Dia kata masa tamat. Masa tamat. Tak cukup. Masa tamat boleh lah ada sikit. Boleh lah ni. Masa tamat. Kenapa awak punya nampak meriah Kita tak kedekut awak. Awak tak nak ni? Tak ambil Dah licin dekat atas ni semuanya. Okey, plating plating. Plating kat sini Sekejap. Kena juga Kita nak ni lah. Plating. Okey. Nanti tabur ni sikit atas. Ada tertinggal lah atas dia. Kita nak kena nampak dia meriah kan. Okey, hari ini Huda akan bersama kita dengan kita. Kita jangan kedekut bahan-bahan Bukan, bahan-bahan kawan dah licin kan? Ada lagi tadi. Okey, kita nak bersama dengan Huda untuk
Okey. apa? Dia menjadi juri kita hari ini. Dah rasa Okey. Apa tadi? Dah rasa dia punya dululah. Boleh Sebab ke? saya dah cantik. Tadi Huda cakap kena ada letak apa? Letak ikan bilis sikit. Oh, ini sebenarnya nanti. Ya. Oh, tak apalah. Kita dah letak awal. Dah masuk lagi sekarang. Jangan kacaulah saya punya rupa. Rupa. Okey, dah cantik dah tu. Rupa, saya punya kawan kata wow. Penolong penerbit saya kata wow. Jadi okey. Dia kata ni okey, ni okey. Dia tak rasa lagi yang ni okey. Rasa. Okey, Huda nak rasa mana-mana dulu, silakan. Okey, Kena adil lah sama ya. Jangan rasuah. Okey, kalau kita cakap tentang menu kerabu mangga ataupun sontan, saya kira ini macam menu biasalah. Mungkin ramai juga dalam kalangan penonton yang dah biasa buat. Yang ada pokok mangga muda kat rumah tu, kejap lagi boleh pergi petik, boleh rasa, boleh buat menu kita ni Ada rasa mangga. Ada rasa mangga. Apa rasa? Berdebah. Ini mungkin rasa bagi air dulu. Okey, silakan. Okey, silakan boleh letak kat piring ni. Rasa air tangan sendiri. Kita berdebah pula. Ada juri masakan ni dia ambil kita punya banyak pula. Jangan banyak-banyak. Nanti tak sedap. Bismillah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Letak limau lebih sikit. Letak limau lebih sikit. Lupa letak limau tadi. Letak limau lebih sikit. Okey. Okey dah, kalau macam tu. Okey. Dah tahu dah pemenang dia siapa? Pemenang adalah Fatin. Saya baru cakap Mak betul saya nak makan kerabu mangga. Dapat ini. Dapat ini punya sudu. Okey, terima kasih. Terima kasih Nurul Huda sebab menjadi juri lah hari ini kan. Seronok sebenarnya kita selalu order je. Hari ini kita buat sendiri baru tahu macam mana perasaan dia. Terima kasih Huda. Fiza, awak macam mana tu? Rasa? Masing. Tak gaul lagi. Lah, dia tak gaul. Masin tandanya apa? Ada lah tu. Nanti kan. Okey. Baik. Kita nak sambil-sambil kita nak rasa ni, saya nak rasa Fiza punya, kita nak saksikan antara pandangan orang ramai topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Terima kasih. Makanan Thailand paling favourite lah yang berasaskan pulut, seperti pulut mangga, pulut ayam. Sebab rasa dia lain tau. Sebab dia gunakan beras pulut yang berbeza dengan yang ada kat Malaysia. Saya suka makan makanan Thailand kerabu perut sebab dia ada masam, manis dia dan pedas-pedas dia juga. So that is my favourite food lah. Kalau saya suka miam pula because I just discover that thing. Dia makan ikan and then ada sayur a bit. Lepas tu I tak tahu. It's like bihun and then makan together memang sedap. Makanan favourite Thai saya ialah tom yum kerana ia sangatlah versatile, boleh letak ayam, udang, sotong macam-macam. Kalau tak nak sotong, ayam, sayur, memang kalau boleh everyday saya nak makan. Selain daripada tom yum, saya suka nasi kaumok. Walaupun kita nampak nasi kaumok ni macam nasi ayam biasa yang kita boleh dapat dekat Malaysia ni, tapi nasi kaumok ni dia berbeza daripada segi sos dia. Sos dia merupakan sos Thailand, sos masam manis yang dihidangkan bersama dengan bawang goreng. Walaupun kita nampak macam simple je benda tu, tapi dia punya dari segi rempah ratus yang digunakan membuatkan dia rasa lain. Makanan Thailand yang paling saya suka adalah tom yum dan juga kerabu mangga. Sebab kedua-dua makanan ni ada rasa masam dan juga rasa pedas yang merupakan kesukaan saya dalam sesebuah makanan. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Kami gurau-gurau je tadi. Fatin dah menang. Fatin akan belanja saya makan lepas ni. Okey, tapi kita nak bersama dengan Cik Rosli sekali lagi. Bagi penonton yang mungkin terlepas pandang, kalau nak menikmati hidangan pelbagai jenis kerabu dan juga tom yum, apa Instagramnya? Tak ada. Boleh, Facebook, boleh. Facebook pun boleh. Kata terlebih sikit, you tambah lagi. Okey. Di yang tertera di Facebooknya ya. Okey. Dan juga kalau kita nak bersama dengan Suraya Anwar, kalau boleh kongsikan juga di mana dan lokasinya. Lokasi kedai gerai kami berada di Rasta TVI Food Court. Kita ada buat delivery juga. Dekat rumah office kita bang? Ya, dekat sangat. Dekat sangat sebenarnya. Kalau rasa jauh, boleh call je. Kita boleh hantar. Kita ada delivery service. Jauh-jauh. Mampat sangat ya kan?
tu kan. Dah pun kata dekat-dekat je dengan office. Okey, kita dah bersama dengan Alif juga. Alif, separuh dah Alif. Dah Kongsikan. habis dah. Dah ada yang tanya-tanya Ni separuh, ada yang 3 dah tadi. Lah, siapa tu? Kita punya kedai ada dekat Taman Koperasi Polis Pasar 2 dekat betul-betul tepi jalan besar tu. Boleh Google je kita punya Nom Cha KL, nanti keluarlah kita punya TikTok semualah, location semua ada. Nanti kejap kita boleh buat TikTok satu. Boleh. Okey. Berarti Zati pula. Okey. Kedai Kak Zeti dekat Batu 5, Jalan Gombak, Kuala Lumpur. Jiran lah kita. Boleh jiran lah kita ya. Boleh COD, boleh pick up, WhatsApp saja nombor dekat IG, ada TikTok, ada page, ada Facebook. Macam-macam ada semua ni. Kan? Ya, dan kita harapkan anda semua hari ini dah pun mendapat inspirasi apakah yang mungkin hidangan dapat disajikan seisi keluarga pada petang ataupun malam nanti. Sempat lagi kalau nak buat kerabu mangga, petik mangga muda kat luar tu ataupun boleh order sahaja. Dan esok insya-Allah kami akan kembali dengan satu lagi topik. Ya, topiknya adalah hoarder disorder yang mana tabiat suka mengumpul barang. Awak ada tabiat tu? Tak ada kot Are you talking to me? Tak ada. Are you talking to me? Tak ada. Semua tak ada. Ini Okey. sebenarnya kita nak bawakan untuk esok yang mana ada setengah daripada kita ada tabiat untuk kumpul Mak-mak kita sebenarnya. Selalunya. Tapi sebenarnya bila fasa peningkatan usia kita pun jadi macam tu. Tapi tak apa, kita bincangkan esok. Sekarang ini kita nak jemput tetamu-tamu untuk menikmati hidangan yang telah pun disediakan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bye. Terima kasih untuk perhatian anda. Jumpa lagi esok. Biasa ni. Jom, Alif. Yang mana satu? Permaisuri